Wajib. Ikut Imam Nawawi 2 rukun, ikut Imam Rafi'i 3 rukun kalau ada najis hukmi. Tak apalah, kita kata mazhab Syafi'i paling mudah dalam mandi wajib. Yang wajib tu hanyalah niat dan meratakan air seluruh badan yang zahir. Tapi contohnya timbul soalan, wajib tak berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? Wajib tak? Dalam mazhab Syafi'i jelas tak wajib. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah contohnya wajib. Jadi kalau kita tak tahu mana satu rukun dalam mandi wajib dan kita tak ikut mana-mana mazhab, ditakuti kita mandi wajib dalam keadaan kita pun tak tahu sah batal kadar minimum. Begitu juga contohnya, ambil contoh dalam wuduk. Mazhab Abu Hanifah rukun 4 je, basuh muka, basuh tangan, siku, kepala, kaki. Mazhab Syafi'i tambah lagi 2. Mesti ada niat, mesti ada tertib. Mazhab Abu Hanifah kata niat dekat situ tak wajib sebab wuduk ni lebih dekat kepada adat berbanding ibadat. Niat bagi mereka sunat. Niat bagi mereka sunat. Bagi kita niat wajib, dan bagi mereka nak basuh kaki dulu pun tak apa, lepas tu baru basuh muka, basuh tangan. Tertib tak wajib. Tapi bagi kita tertib tu wajib. Jadi orang yang tidak ikut mazhab dalam ibadat, dia tak boleh nak tentukan sah batal ibadat dia. Contohnya ambil juga masalah sembahyang. Kita ada 13 rukun mazhab Syafi'i. Mazhab lain mungkin lebih lagi. Jadi kalau kita tidak ikut mazhab dalam fiqh ibadat satu mazhab, ditakuti kita punya ibadat tu kita tak tahu sah batal dia, kadar minimum dia. Maka kita beribadat dalam keadaan kita pun tak tahu aku punya ibadat ni sah ataupun tidak, maka hukumnya haram. Bahkan ditakuti tidak dikira beribadat. Sebab hadithul musii solatah, satu orang dia lalu datang sembahyang depan Rasulullah SAW, tapi dia tak ikut rukun, dia tak ikut kadar minimum sahnya solat. Lepas dia sembahyang, Rasulullah panggil dia. Rasulullah kata, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Pergi balik sembahyang, kamu tak sembahyang lagi, kata Rasulullah. Padahal dia dah sembahyang depan Rasulullah, tapi dia sembahyang tidak memenuhi rukun. Maka Rasulullah kata, fa innaka lam tusalli, kamu tak sembahyang lagi ni, kamu tak sembahyang lagi ni. Dah sembahyang. Sebab itulah ulama kata ilmu tanpa amal dalam fiqh seumpama tak beramal. Kita melakukan ibadat tanpa mengetahui sah batal ibadat seumpama tak melakukan ibadat. Ibarat kata kalau orang pergi haji lah. Orang pergi haji, orang tawaf dia tawaf, kan? Orang ihram dia ihram. Orang pergi wukuf dia wukuf. Tapi dia tak tahu mana satu syarat sahnya, mana satu rukunnya, dia tak tahu. Maka orang punya begini punya haji tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab dia pun tak tahu kadar sah dia. Jadi begitu juga tadi orang tadi tu, dia sembahyang tanpa dia mengetahui kadar sah dia. Maka Rasulullah kata irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Patah balik, pergi sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi. Dia pun sembahyang kali kedua. Ni hadis Sahih Bukhari kan. Dia sembahyang kali kedua, masih lagi tak memenuhi rukun. Maka Rasulullah pun kata irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kali kedua dia sembahyang depan Rasulullah, tapi Rasulullah tetap kata dia tak sembahyang lagi. Dia sembahyang kali ketiga, maka Rasulullah pun berkata lagi pada dia, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Patah balik pergi sembahyang, kamu tak sembahyang lagi ni. Maka pada ketika itu baru dia kata, ya Rasulullah, ajar aku sembahyang. Jadi hadis ni ada banyak faedah, tapi tak sempat nak bincang. Cuma antara faedahnya, pintu ilmu akan terbuka bila kita rasa jahil. Kita tawaduk, masa tu pintu ilmu akan terbuka. Kemudian ulama kata berdasarkan hadis ini, orang yang beribadat tanpa ilmu sahnya ibadatnya tu, sah batal ibadatnya tu, maka seumpama dia tak beribadat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, dalam sebagian riwayat la takmulu. Setiap orang yang beribadat tanpa ilmu, maka ibadatnya itu tertolak, tidak diterima. Jadi sekurang-kurangnya dalam ibadat kita kena tahu kadar minimum sahnya ibadat kita.
Tentang perkara sunat, contohnya lah kita ambil rukun solat. Rukun solat, katalah kita ambil pandangan 13. Dia sama ada 13 atau 17, sama je lah. Perkara sunat dia, sebahagian kitab sebut 500, sebahagian kitab sebut 1000, sebahagian kitab sebut 1500. Tak apalah, kita ambil kitab yang paling bawah sekali, mengatakan sunat-sunat solat ada 500. Jadi rukun ada 13 dan syarat-syarat sah dia bersama dengan 500 perkara sunat dalam solat. Jadi mungkin nak tahu 500 ini ambil masa lah. Tapi tak membatalkan solat kalau tak tahu. Tapi yang 13 ini, rukun ni wajib tahu, kalau tak tahu batal. Maka dalam muamalat, macam mana tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam muamalat, Islam meraihkan segala perbuatan masyarakat dengan syarat tidak ada perkara yang bertentangan Islam. Itu kaedah dia. Sebab tu Rasulullah SAW ambil contoh, Rasulullah datang tidak mencipta wang. Rasulullah cuma memperkenalkan undang-undang duit. Rasulullah tidak pernah mencetak duit. Orang Arab ketika Rasulullah SAW dibangkitkan menggunakan mata wang 3 yang utama. Satu dia panggil mata wang dinar, iaitu mata wang emas daripada kerajaan Byzantine, Rom. Kerajaan Byzantine Rom dia keluarkan duit emas. Kemudian kerajaan Sasanian daripada Parsi menggunakan duit perak ataupun orang Arab panggil duit dirham. Kemudian kerajaan Himyar di Yaman menggunakan duit gangsa dan adalah duit-duit yang lain. Jadi Rasulullah SAW sepanjang baginda hidup, baginda tidak pernah mencetak wang, tidak pernah mengeluarkan wang. Zaman Sayyidina Umar pun Sayyidina Umar tak pernah keluarkan wang. Yang mula-mula mencetak wang adalah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umayyah, abang ipar kepada Umar bin Abdul Aziz. Bila dia berlaku krisis dengan kerajaan Rom Byzantine, maka dia pun mulalah mencetak wang. Jadi ulama kata dalam muamalat ni, apa sahaja yang penting kita tahu bahawa perkara tersebut tak ada perkara haram. Itu yang penting. Dalam ibadat lain, dalam ibadat kita kena tahu kadar sah minimum. Seperti mana juga dalam iman. Iman kita mesti tahu kadar sah iman yang paling rendah apa? Sifat 20 lah kita kata. Iman ada iman ijmali, iman tafsili. Ada khilaf ulama kan. Adakah cukup seseorang itu dengan iman ijmali ataupun wajib dengan tafsili? So ada khilaf, tapi kebanyakan ulama mengatakan wajib secara tafsili pada ummahatus sifat, pada yang sifat yang 20 ataupun 13 yang kita belajar itulah. Jadi sifat 20 ni kita kata kadar minimum kita dikatakan ataupun kita dihukumkan mengenal Allah. Kadar sifat 20. Orang yang tak ada belajar sifat 20 ataupun tolak sifat 20, bid'ah sifat 20, bila kita tanya dia apakah kadar minimum seseorang itu diwajibkan mengenal Allah, dia tak boleh nak terang. Dia tak boleh nak terang. Sebab tu ulama dah tentukan bagi kita, okay, dalam ibadat, dalam iman, ini kadar minimum yang wajib kamu tahu. Kadar minimum tentang Rasulullah yang wajib kamu tahu, ini dia. Kadar minimum tentang Allah yang wajib kamu tahu, ini dia. Kadar minimum alam akhirat, perkara-perkara sam'iyat yang wajib kamu tahu, ini dia. Jadi dalam ibadat, dalam muamal, dalam ibadat dan i'tiqad, kita kena tahu kadar minimum. Siapa yang tahu lebih daripada kadar minimum, tu bonus lah. Bonus. Tapi dalam muamalat bukan macam tu. Dalam muamalat kita kena tahu muamalat kita ni tak ada elemen haram. Muamalat kita ni tidak ada elemen haram dan memenuhi rukun-rukunnya. Asas rukun adalah akad, barang akad, pihak berakad, lafaz ungkapan akad. Jadi berbeza cara fiqh ibadat dan muamalat. Sebab itulah dalam muamalat tidak disyaratkan orang yang bermuamalat itu Islam. Sebab hukum muamalat dan hukum ekonomi dan hukum kewangan ni Islam datang untuk semua orang. Kecuali ulama kata disyaratkan Islam pertama pada jual beli Al-Quran.
Dan juga disyaratkan Islam pada jual beli hamba Islam, hamba yang Muslim. Dekat situ wajib syarat Islam. Tapi pada perkara-perkara yang lain tak diwajibkan syarat Islam. Bahkan muamalat yang dilakukan oleh orang bukan Islam mungkin patuh syariah, dan muamalat yang dilakukan oleh dua orang Muslim mungkin tak patuh syariah. Kita ambil contohlah. Kita ambil contoh Ahcong dengan Ravi melakukan muamalat jual beli. Masing-masing berakad dan semua rukunnya jelas. Barang jelas, barang halal. Inilah berjual beli sayur ke ikan ke kan? Dekat kedai. Ataupun kita ambil contohlah, contohnya kedai makan ikan yang kes terbaru yang kita kata berlaku di Langkawi baru-baru ni. Makan ikan tapi tak tahu harga sebelum makan. Jadi adalah katalah Ravi dengan Acong masing-masing berjual beli ikan, tahulah ikan yang mana, berapa timbangan dia, berapa gram, 1 gram berapa ringgit, semua tahu. Maka mereka melakukan muamalat. Kita kata muamalat Acong dengan Ravi muamalat patuh syariah. Muamalat Acong dengan Ravi muamalat patuh syariah. Kenapa? Kerana tidak ada elemen haram. Rukun semua lengkap. Tidak ada elemen haram, rukun semua lengkap. Tapi ini muamalat di antara Ali dengan Abu. Ali dengan Abu waktu nak makan ikan, nak beli ikan, tak timbang ikan tu betul-betul, maka tak tahu ikan tu berat berapa. Abu ingat ikan ni 900 gram, Ali ingat ikan ni 1 kilogram, 600 gram. Bila makan-makan baru tahu 900 gram bukan 600 gram. Ni kisah benar jugalah kawan saya sendiri yang terlibat dengan kes kat Langkawi ni. Jadi bergaduh, bukan bergaduh apa, bertelingkah tak puas hati dan sebagainya. Maka kita kata apa? Walaupun muamalat ni dilakukan oleh orang Islam, bahkan salah seorang daripadanya ustaz, tapi muamalat ini tak patuh syariah. Sebab dia tak lengkap rukunnya dan mengandungi elemen yang tidak patuh syariah. Kat situ jahalah atau gharar lah. Jahalah atau gharar. Jadi sebab tu dalam muamalat, hukum ahkam muamalat mesti rasional. Walaupun hukum itu datang daripada Al-Quran dan Sunnah, tetapi ia mesti rasional. Sebab apa? Sebab ia ditujukan kepada orang Islam dan bukan Islam. Kalau dalam ibadat ada yang rasional, ada yang tak rasional. Contohnya yang tak rasional, orang panggil ghairu ma'qulil makna, yang tak boleh dipikir akal. Kenapa subuh 2 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, contohnya. So ada yang tak ma'qulul makna. Dalam zakat yang mungkin tak ma'qulul makna, kenapa 2.5%? Tapi kenapa kena bagi pada orang miskin, kenapa bagi orang fakir, kenapa bagi pada orang masuk bawah mu'allaf, itu ma'qulul makna. Kita boleh faham. Baik. Jadi itu berlaku perbezaan. Jadi sebab tu dalam muamalat, ambil contoh lagi. Kenapa kita dalam muamalat kita belajar? Sebab dalam muamalat ni kita, selagi mana jual beli tersebut tidak membawa kepada pertelingkahan dalam masyarakat, maka kita seboleh-bolehnya nak mencari pandangan yang membenarkannya. Ambil contoh jual beli pelajar sekolah rendah di sekolah. Mereka contohnya baru umur 7 tahun. Kan? Baru umur 7 tahun, tak baligh lagi, baru mumayyiz. Kalau kita buka fiqh, khususnya mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, maka jual beli kanak-kanak mumayyiz ni tidak sah. Jual beli kanak-kanak mumayyiz tidak sah. Tapi kalau kita ambil pandangan ini, maka kita akan menghukum banyaklah jual beli dekat sekolah rendah tu hukumnya haram. Tapi kita lihat balik, adakah jual beli sekolah rendah yang beli nasi lemak, pembaris, pemadam, pensil ini membawa kepada pertelingkahan ke tidak? Tidak, orang boleh terima. Nak azan ke? Belum lagi. Okey.
Maka di sini kita ada keluasan untuk melihat mazhab Hanafi dan Maliki yang mensahkan akad jual beli kanak-kanak mumayyiz pada kadar yang dibenarkan oleh walinya, pada kadar yang dibenarkan oleh penjaganya. Jadi bila mak ayah bagi RM5, ada yang mungkin kaya sikit bagi RM10. Jadi pada kadar tersebut dia sah berjual beli di sekolah rendah. Maka dia tak makan harta orang lain. Kalau tidak, kita akan kata hukum dia tak sah, maka hukum dia makan harta orang lain. Ambil contoh lagi, kesan besar. Khatib dah naik ke mimbar, ada orang berjual beli dekat luar. Ikut mazhab Syafi'i, jual beli itu sah. Maknanya dia berdosa kerana berjual beli pada waktu yang dihormati syariat. Tak boleh buat jual beli, dia buat jual beli. Tetapi hukum harta yang dia makan tu harta dia sendiri. So kalau dia beli, dia ambil makanan yang dimakan tu harta dia sendiri. Dia ada satu dosa saja. Dia dapat satu dosa. Tapi kalau ikut mazhab Hambali, dia dapat dua dosa. Mazhab Hambali kata, pertama berdosa sebab dia melanggar kehormatan waktu. Yang kedua, jual beli dia tidak sah. Bila dia makan, hukum dia makan harta orang lain. Bila yang tadi tu dapat duit tu masih lagi hak milik orang lain, tak berlaku tadi perpindahan hak milik antara dua barang tersebut. Sebab di sisi mazhab Abu Hambali, apa saja yang mengharamkan membatalkan akad. Jadi bila nak bertaubat, kena buat akad balik. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak perlu buat akad. Dan ada banyak lagi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak isu-isu muamalat yang kadang-kadang sedih jugalah. Saya ambil contoh, minta maaf tuan-tuan. Ada orang dia ambil insurans konvensional. Bila dia mati dapat bayaran insurans konvensional. Kita dapat kata-kata dapat benefit lah, death benefit. Dia baru bayar sumbangan kata RM20,000. Kalau kita kumpulkan premium dia kata baru RM20,000, tapi dia meninggal dapat RM100,000 daripada syarikat insurans. Ikut fatwa, keluarga si mati hanya boleh ambil RM20,000. RM80,000 wajib bersedekah ataupun bayar kepada Baitul Mal. Sebab yang lebih tu dikira sebagai riba. Tapi banyak kes, sangat banyak kes tidak mengikut fatwa ini. Maaflah sebut. Maknanya hatta hakim mahkamah syariah pun kita lihat tidak sebut. Kadang-kadang bila dia tengok dapat pembahasan insurans tu, dia pun hukum harta insurans tu seperti harta faraid juga. Harap-harap mungkin ada lah mungkin pandangan. Azan azan dulu sekejap, sambung sikit. Nak cerita rangka pengajian kita dulu insya-Allah. Nanti kita akan masuk pada syariat dan ada 8 topik insya-Allah. Allahumma salli ala. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صل على سيدنا اللهم رب هذه الدعوة والشرف والدرجات العليا فيها إنك لا تخلف الميعاد. Baik tuan-tuan, kita sambung sekejap saja lagi. Paling maksimum pun 10 minit, paling maksimum pun 10 minit, paling maksimum. Dan maknanya paling lewat 8.50 kita akan berhenti sembahyang. Saya memang tak ambil masa panjang lepas azan, insya-Allah. Baik. Baik, jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pengajian kita ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebab saya memang kita bila nak belajar ni ada empat rukun. Tapi kita bukanlah maksudnya kita belajar ni macam kita nak melahirkan para ulama muamalat, bukan macam tu. Yang penting kita dapat asas-asas muamalat Islam. Jadi sebab tu kita letak buku ni, kita panggil 20 formula asas. 5 empat mukadimah ada, 5 prinsip asas, 5 ciri unik, 5 amalan utama, 5 larangan utama. Ni kita akan belajar secara asas, insya-Allah. Baik. Jadi mula-mula insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan bincangkan apa itu syariat, dan kita akan lihat kaitannya dengan muamalat. Syariat Islam, supaya apa, kita nak betul-betul dalam minda mapping kita tu, kita nak masukkan muamalat ni di bawah syariat, sehingga kita dapat rasakan bila kita bermuamalat tu kita bersyariat. Kita tidak hanya melihat perintah Allah dan Rasul ni dalam bab ibadat dia, kita dapat merasakan perintah Allah dan Rasul dalam bab muamalat. Itu yang kita letak bab tamu syariat. Kemudian yang kedua, kita akan tengok hubungan di antara syariat, fiqh dan muamalat. So 3 perkara ni penting. Sebab kita kalau kita belajar ilmu, ulama kata ni, bukan ulama kita lah, bahagian education ni, mesti bermula dengan bird's eye view dan berakhir dengan ants view. Bermula dengan mata burung, berakhir dengan mata semut. So dia ada 5 mata, saya lupa yang 3 tu apa dia, mata kucing ke mata apa. Jadi maknanya kita belajar daripada mata burung, ataupun kita panggil istilah helicopter view. Maksudnya kita belajar satu-satu ilmu tu, kita tengok daripada atas dulu, ataupun kita kata kita tengok mapping dia dulu, kita tengok kerangka umum dia dulu.
Apa itu syariat? Cabang-cabang dia, oh ada fake cabang-cabang dia, oh ada muamalat apa cabang-cabang dia. Jadi kita macam tu belajar, kita daripada bird's eye view dulu ataupun helicopter view, kita akan tengok mapping dulu. Jadi bila kita tengok mapping, belajar tu, nanti bila kita pergi satu bab, oh jual beli, kita akan lebih mudah. Instead of kita terus masuk dalam jalan jual beli kan. So kita tak ada mapping. Jadi bab yang kedua, mukadimah yang kedua, kita akan melihat apa itu syariat, fiqh dan muamalat punya mapping, dan apakah kita panggil ciri-ciri pecahan-pecahannya. Mukadimah yang ketiga, kita akan tengok hukum mempelajari fiqh muamalat. Apa hukum belajar fiqh muamalat dan apakah kadar minimum kita belajar fiqh muamalat? Ikut Imam Ghazali ada 6 akad yang perlu kita belajar. Jual beli, riba, salam, sewa, musyarakah, mudharabah. Ikut mazhab Imam Ghazali, ini akad yang 6 ni kadar minimum yang semua orang wajib belajar. Tapi kami dalam buku kami buat the four main context of fiqh muamalat. Riba dengan salam ni kita masukkan bawah bab jual beli. Jadi ada 4 fiqh yang utama: jual beli, sewa, musyarakah, mudharabah. Ini paling asas lah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mukadimah yang keempat, kita akan melihat 5 prinsip umum syariat berkenaan muamalat. Ini yang kita kata ni. Apakah pendekatan syariat dalam muamalat? Macam kita kata tadi, dalam muamalat pendekatan syariat adalah semuanya dikira halal, sah selagi mana tidak ada elemen haram. Maka dalam muamalat asasnya kita tahu kita tak melakukan perkara yang haram. Dalam ibadat asasnya kita tahu ibadat kita tu sah, minimumnya sah. Baik. Ada 5 ciri, ada 5 prinsip umum. Kita akan tengok nanti satu persatu. Di antaranya adalah muamalat tujuannya menjaga keadilan. Sebab tu ulama kata al-aslu fil uqudi al-adlu. Asal bagi segala kontrak muamalat ni adalah berlaku adil. Tapi boleh tak kalau nak berlaku lebih baik daripada adil, ihsan, boleh. Macam disebut di satu orang ulama di Syria, kalau tak silap saya, Syekh Abdul Rahman Asy-Syaghuri, wali Allah kan, disebut dia ni, beliau kalau beli buah, beliau akan beli buah yang buruk-buruk. Pelik kan, kalau kita beli buah, kita mesti nak buah yang baru-baru, yang segar-segar. Dia ambil buah yang buruk. Yang sebagian mengulas, pertama, dia tak nak buah tersebut dibazirkan oleh penjual. Kalau dah buruk, nanti penjual buang. Kemudian dengan harapan orang yang datang beli selepas dia dapat beli buah yang baik-baik. Sebab buah-buah buruk dia dah beli dah. Itu cerita lain. Itu cerita maqam Tok Wali. Itu maqam Tok Wali dalam muamalat. Kita memang tak sampai tahap tu. Tuan, bagi buah-buah durian yang busuk-busuk lah kat saya, supaya orang lepas ni dapat beli buah-buah grade A. Kalau macam tu jumpa dah Tok Wali kat Malaysia. Okay, baik. Kemudian mukadimah yang kelima, 5 ciri-ciri unik fiqh muamalat berbanding fiqh ibadat. Kita akan bandingkan. Fiqh ibadat macam ni, fiqh muamalat macam ni, fiqh ibadat macam ni, fiqh muamalat macam ni. So kita akan dapat tengok, berbeza fiqh muamalat dengan fiqh ibadat. Macam kita katalah, ini untuk orang Islam semata-mata, ini untuk orang Islam dan bukan Islam. Baik. Kemudian 5 amalan asas muamalat patuh syariat. Dalam muamalat ni apa ni sebenarnya 5 amalan asas? Dapat faham 5 amalan asas ni cukuplah. InsyaAllah muamalat kita sah. Dalam muamalat contohnya jual beli, ada jual beli umum, jual beli khusus, jual beli yang dilarang. 3 ni saja dapat tahu apa jual beli umum. Kemudian kalau jual beli khusus tu apa syarat tambahan. Yang penting tak ada unsur larangan. Habis, selesai. Muamalat kita. Baik. Kemudian 5 larangan asas fiqh muamalat. Apakah 5 larangan asas? Riba, gharar, darar, zalim dan juga intihak rumah syar'iyah. So 5 larangan asas ni kita akan belajar. Kemudian mukadimah yang ke-8, struktur fiqh muamalat secara lengkap. So, oleh kerana bidang muamalat ni dah berkembang. Ambil contoh paling mudah, wakaf. Wakaf dulu ulama kata wakaf ni ibadat individu, tapi sekarang ni dah jadi sistem ekonomi yang besar. Macam zakat lah. Zakat dah jadi satu sistem ekonomi yang ada sumber, ada tempat belanja, ada pengurusan.
Zakat dah jadi sebuah sistem ekonomi, wakaf dah jadi sebuah sistem ekonomi. Jadi kita akan tengok pengajian fiqh muamalat ni secara lengkap daripada bawah, daripada kita panggil teori-teori muamalat, kemudian fiqh akad, kemudian fiqh muamalat, kemudian fiqh perbankan, fiqh takaful, fiqh pasaran modal dan wang, kemudian fiqh perancangan kewangan, kemudian kita pergi pada fiqh ekonomi Islam. Ni dia punya turutan daripada bawah sampai akhir. Bukan kita belajar satu-satu, kita tengok dia punya rangka dia. Kemudian insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, setiap kali saya datang, saya akan cuba selitkan amalan-amalan yang baik untuk pintu rezeki kita. Jadi ada amalan-amalan. Sebab ni belajar muamalat. Kalau belajar muamalat, hukum hakam je kadang berat juga. Kadang-kadang nak kena selit-selit dengan amalan yang pertama membuka pintu rezeki, yang kedua mencukupkan keperluan, dan yang ketiga memudahkan kita membayar hutang. Jadi ada banyak sangat amalan yang diberikan oleh para ulama, dan bahkan ada dalam hadis Rasulullah SAW yang insya-Allah kita datang, kita ajar dulu tentang amalan untuk kita lapang rezeki, sama ada doa ke, kan? Sama ada ayat Quran ke, sama ada zikir ke, la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Kita akan baca riwayat dia kenapa, dan status dia dan sebagainya. Contohnya ada banyak amalan lah, surah duha ke, surah waqiah ke, yasin ke, kita akan tengok satu persatu. Jadi kita belajar ni kita gabungkan dua sekali. Bukan kita belajar fiqh muamalat semata-mata, tapi kita belajar juga amalan untuk melapangkan rezeki, mencukupkan keperluan dan mudahkan kita bayar hutang bersama dengan fiqh muamalat. Boleh jadi mungkin juga ada masa-masa kita masukkan tentang akidah kita tentang rezeki. Jadi kalau kita tengok muamalat ni, dia bukan pasal hukum hakamnya. Muamalat ni, bab-bab harta ni, dia ada berkaitan dengan akidah, terutamanya akidah kita tentang rezeki. Yang kedua, pintu-pintu rezeki bagi orang Islam ni lebih banyak berbanding dengan pintu rezeki orang kafir. Orang kafir hanya ada satu pintu rezeki, apa dia? Usaha, kasab. Umat Islam, orang Islam, Allah bagi banyak pintu rezekinya. Bahkan solat pun adalah di antara pintu rezeki. Takwa antara pintu rezeki, tawakal antara pintu rezeki. Jadi moga-moga kita dapat gabungkan pengajian kita ni antara fiqh, tasawuf dan juga akidah dalam masa yang sama, walaupun tumpuan kita lebih pada fiqh, insya-Allah. Jadi moga-moga kita akan kongsi sedikit demi sedikit amalan yang mudah-mudah, tapi yang membantu insya-Allah kita dalam mencukupkan keperluan kita, dan memudahkan kita untuk dalam urusan rezeki kita, insya-Allah. Panjang ulama kata kenapa Rasulullah ajar amalan-amalan ni, supaya kamu dimudahkan oleh Allah untuk menumpukan pada ibadah, dan supaya kamu hidup dalam dunia ni dalam keadaan hati yang tenang. Baik, insya-Allah. Saya rasa itu saja kot pada malam ini, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tangguhkanlah insya-Allah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.